Pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, ini adalah geografi tingkatan 3 bab 3. Apakah yang akan pelajar pelajari di dalam bab ini? Yang pertama, mengenal pasti faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Yang kedua, menghuraikan faktor bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi. Menganalisis pengaruh bentuk muka bumi, saliran, tanah terhadap jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh iklim terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Untuk bab ini yang pertama, cikgu akan fokus kepada faktor bentuk muka bumi. Faktor-faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar terdapat 4, iaitu tanah, iklim, bentuk muka bumi dan saliran. Kita akan pergi satu persatu. Saya akan fokus kepada bentuk muka bumi dahulu, iaitu merujuk kepada kepelbagaian ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut. Bagaimanakah dia mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Bentuk muka bumi, ada tanah pamah, tanah tinggi, pinggir laut dan saliran. Tanah pamah, kawasan tanah pamah di Malaysia, Amazon, Brazil dilitupi hutan hujan tropikal. Di Malaysia terdapat pokok meranting, jelutur, cengar, merbau dan seraya. Manakala di Amazon terdapat pokok mimba, Basidium mahagoni, lapuna, ficus dan getah. Tanah pamah di Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India dan Bangladesh dilitupi oleh hutan monsun tropika seperti pokok jati, cendana, minyak kado, dama, mahogani, teak dan saw. Tanah pamah di Tasik Creek, St. Lawrence, Kanada pula dilitupi oleh hutan conifer. Kawasan tanah pamah yang luas mempunyai banyak sumber makanan telah menjadi habitat semula jadi ke pelbagai hidupan liar. Di Malaysia terdapat hidupan liar seperti gajah, harimau, badak sumbu dan pelbagai spesies monyet, arnab, rusa dan musai. Manakala di Amazon terdapat hidupan liar seperti puma, jaguar, anaconda dan ikan piranha. Ini adalah contoh-contoh kawasan tanah pamah di dunia. Okey, kita ada banyak lagi contohlah, ini adalah sebahagian. Yang pertama, dataran Siberia Barat, dataran Manchuria, lembangan Kongo, lembangan Ganges Brahmaputra, lembangan Mauri, dataran Siberia Barat. Yang kedua adalah kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi merupakan kawasan yang berketinggian melebihi 180 meter dari aras laut. Di kawasan tanah tinggi, tumbuh-tumbuhan akan berbeza-beza mengikut ketinggian, terutamanya selepas ketinggian melebihi 1,200 meter dari aras laut. Terdiri daripada pokok-pokok bantuk, rendah dan renek seperti oak, lauren, palma, paku pakis, lumut dan kulampir. Haiwan liar di kawasan tanah tinggi adalah seperti kambing gurun, tupai, serigala, ilama. Okey, ini adalah jadual 3.1 yang menunjukkan perbandingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar antara banjaran Croker dan banjaran Himalaya. Tengok yang pertama, banjaran tumbuhan di banjaran Croker. Okey, pelajar boleh baca dalam jadual. Jadual ni ada dalam buku teks awak. Ini adalah contoh tumbuhan dan haiwan yang terdapat di kawasan tanah tinggi. Yang ketiga adalah pinggir laut. Kawasan pinggir laut adalah seperti pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur dan berpaya air masin. Terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang tahan hidupan angin, yang tahan tiupan angin dan air laut seperti semak samur, bintanggul laut, jemalan laut, mengkuang laut, pokok bakau dan pokok kelapa serta pokok menjala seperti tapak kuda. Pinggir laut sesuai untuk hidupan liar seperti ular, siput, ketam, anjing laut dan umang-umang.
Jadual 3.2 menunjukkan lokasi hutang pantai di negara-negara terpilih. Di Malaysia, kita ada Pulau Rumbia, Pulau Tiomam, Pulau Redai. Di Thailand, kita ada Pantai Angkapa, Koh Samui, Pulau Phi Phi. Indonesia, Australia dan Amerika juga samalah. Ini ada pantai dan juga pulau serta teluk. Ini contoh kawasannya di Thailand dan juga Pulau Hawaii. Ini adalah contoh hidupan dia di kawasan di pinggir pantai, iaitu rumah-rumah dan anjing laut. Okey, kita tengok latih diri A. Yang soalan yang pertama, pelajar dikendaki menyenaraikan 4 faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar. Yang kedua, senaraikan 4 bentuk muka bumi yang telah anda kaji tadilah. Lengkapkan latih diri A ini dalam buku tulis masing-masing. Okey, kita tengok jawapan untuk nombor 1. Nombor 1, jawapannya adalah 4 faktor persekitaran fizikalnya adalah bentuk muka bumi, iklim, tanah dan saliran. Untuk soalan yang kedua, 3 bentuk muka bumi, okey, tanah pamas, tanah tinggi dan pinggir laut. Okey, pelajar jawab dulu soalan cabaran prestasi nombor 4. Itu soalannya adalah jelaskan pengaruh bentuk muka bumi terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar. Okey, ini adalah jawapan nombor 4 tadi. Yang pertama, kawasan tanah pamas di Malaysia dan Amazon Brazil diliputi hutan hujan tropika. Di Malaysia terdapat pokok meranting, jelutur, cengau, merbau dan seraya. Manakala di Amazon terdapat pokok wimba, lapuna, fikus dan getah. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar akan berbeza-beza di kawasan tanah tinggi mengikut ketinggian, terutamanya selepas ketinggian melebihi 1,200 meter dari aras laut. Yang ketiga, kawasan pinggir laut sesuai untuk tumbuh-tumbuhan yang tahan tiupan angin dan air laut seperti bintanggur laut dan cemerlang laut serta hidupan liar seperti ular, siput dan ketam. Okey, terima kasih untuk semua pelajar yang serta ikhlas hari ini dan yang telah menonton video yang cikgu sharekan. Usaha tangga kejayaan. Kejayaan semestinya milik awak semua.